Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ma taufiqi wa la tisamiya illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana Ansurna ala qamil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah. Dengan izin rahmat Allah Ta'ala, impunkan kita mengaji kitab Bulughul Maram Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Hari ini muka surat 209. Kita berhenti hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi yang Allah bagi kelebihan dekat dia. Apa dia? Quran. Sebagaimana Allah bagi kelebihan dekat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni istimewa yang ada dekat dia Quran. Hebat macam mana pun kita, tak ada Quran tak ada makna. Hebat macam mana pun kita, tapi kita dengan Quran ni tak ada makna. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia adalah salah seorang sahabat Nabi yang Nabi doa dekat dia, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan, faqihkan dia, cerdik masalah fiqh. Pasal tu apa-apa hal pun masalah fiqh, orang suka sandak dekat dia. Suka sandak dekat dia. Nanti kata dialah. Maka ulama kata, satu benda yang tak ada dekat dia, pergi tuduh kat dia, hadis tu hadis mungkar, jangan. Berdosa. Sebagai contoh, dan kita pernah ambil dulu muka surat 178. Contoh-contoh lah. 178. Hampir mana? Allah bukan, tak kena. Hadis berkenaan dengan apa nama? Kunut. Tak mana yang kita ni? 14. Dia ingat 178. Ingat tak hadis dia? Sajalah kita nak tunjuk 138, 148. Ada tak? Apa ni dah? Oh, bukan gambar kot. Muka surat 100 lebih. Kita dah ambil berkenaan dengan hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, berkenaan berkenaan doa kunut. Ada kan? Depan ni lupa. Sana mesti dapat. Tolong tunjuk saya kat depan ni. Tak ada tu Ingat tak? Muka surat 163. Muka surat 163. Itu saja kita tengok. Kita orang mengaji hadis, kita orang mengaji dengan arti kata setiap nas dalil kita perhati, kita tengok. Kita tengok. Hadis muka surat 209 kita duk cakap tentang Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni Nabi doa dekat dia special. Di kalangan sahabat, kalau ada apa masalah, dia rujuk dengan dia. Okey, masa dia ada. Tapi bila Nabi dah meninggal, rujuk dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sahabat yang nama Abdullah bin Abbas ni cerdik. Nabi kata, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Umur 8 tahun dah cerdik dah. 8 tahun dah cerdik. Maka hadis contoh-contoh kita mengaji ni, kita ambil saja, okey? Bukan surat 163, berkali-kali dia ulang nak bagi tahu. Walil Imam Baihaqi. Tengok 163 tu. Walil Imam Baihaqi. Hadis ni main daripada Imam Baihaqi.
Dia kata Abdullah bin Abbas kata, hadis ni mai daripada Abdullah bin Abbas. Apa dia kata? Qala, dia kata telah berkatalah Nabi, kan Rasulullah SAW yu'allimuna. Hadis ni dia kata Nabi ni panggil kami, Nabi ajaklah dekat kami, yu'allimuna, Nabi ajak dekat kami doa, satu doa, nad'u bihi, kami doa dengannya. Nabi panggil, Nabi ajak satu doa, kami doa dengannya. Doa apa? Fi qunuti, Nabi kata membaca doa kunut. Min kulli salati subh, setiap kali solat subuh jangan tinggal kunut. Jangan tinggal kunut. Hadis ni ada tak? Hadis ni ada. Kalau orang-orang yang awam biasa dia tunjuk hadis ada ustaz, jangan berkelahi dengan dia. Dia pegang hadis tu ada, tapi cuma dia tak tahu kedudukan hadis tu macam mana. Kedudukan hadis macam mana. Sampai ulama kata wa fi sanadihi Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, tukang syarah bagi Bukhari, kata wa fi sanadihi, di sanad dia tu bukan dia dha'fun. Kalau dhaif ulama kata boleh ambil dari segi fadail a'mal. Nak buat fadail amal, ambil lah hadis-hadis yang dhaif, tapi dha'fun haram hukum dia kita ambil sebagai dalil, tak boleh. Dha'fun tak tahu langsung, bukan main pada dia. Oh, nampak tak? Ini contoh. Jadi kita orang mengaji, kita faham. Jadi kalau kita tak buat kunut pun tak apa, tapi jangan cari pasal di tempat-tempat yang orang tak reti. Ustaz sendiri pun buat kunut. Kita tak nak masyarakat kita bergaduh, bertengkar. Pasal kefahaman masyarakat kita sedang didik. Kita sedang didik masyarakat kita. Banyak yang tak tahu lagi. Duduk di luar ni, merambu ni banyak. Nampak tak? Allahu Akbar kabirah. Ni sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Jadi kita kalau semayang pada masa subuh, di sini buat kunut kan? Apa buat kan? Imam Malik buat kan? Buat. Tak buat sana kan anak mampu kan? Kita buat kan? Masa masyarakat kita belum lagi tahap tu. Walaupun hampa nak mengaji sunnah sekalipun, sunnah yang tak boleh masuk, dia berat. Pasal apa? Tak tahu, mungkin syaitan ke apa pada kan? Nampak tak? Maka dia kata kat sini daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak cerita tentang Nabi ni. Ni kita dah ambil dah saja selingan. Man sami'an nida, mana-mana orang dengar azan, falam ya'ti, dia dengar azan dia tak mai. Falam ya'ti, man sami'an nida, mana-mana orang dengar azan, falam ya'ti, dia tak mai solat. Dia kata fala salata lahu, sebenarnya dia tak mai, dia sembahyang kat rumah. Fala salata lahu, macam-macam, seolah-olah macam dia tak sembahyang. Sama cakap ni ahli fatwa ni, Abdullah bin Abbas kata fala salata lahu, seolah-olah macam dia tak sembahyang, illa min uzrin, kalau dia uzur, kalau hujan turun lebat, ataupun dia kena kira peti undi di antara maghrib tu, dia kena kira, ada sebab dan sebab. Benda tu benda penting. Undi ni satu benda yang kita tak boleh, dia salah satu daripada sunnatullah. Kita orang sunnah, kita tak boleh jadi bodoh. Kita duduk di mana, kita I tak mau ni semua kotor. Kalau kita kenal pelibatan kita kenal, kita doa. Kita doa banyak-banyak kan. Apa yang Tuhan bagi kita buat terbaik. Kita nak orang-orang yang terbaik pelihara kita. Tapi banyak adik-adik Nabi SAW, Nabi sebut pemimpin tu dia ikut selera rakyat dia. Kita tak boleh marah. Kalau yang mai tu jenis penyangak penyamun tarbus, sebenarnya rakyat dia memang penyangak penyamun sesuai. Allah pilih sesuai. Kalau Allah nak pilih orang yang baik-baik, yang soleh, masyarakat dia tak soleh, tak secucuk, tak ngam, dia tak boleh ngam. Masa Sayyidina Ali merintah dulu, Sayyidina Ali masa merintah, orang tak ngam dengan Sayyidina Ali. Kutuk Ali. Sayyidina Ali menantu Rasulullah, orang tak ngam dengan dia. Dia nak orang kata kat dia. Pasal apa? Masyarakat di bawah dia semua jenis yang jenis gila-gila, dia tak sesuai, jatuh dia. Jadi yang nak naik ni kita tengok keadaan. Kalau kita jenis macam ni, punya kuliah macam ni, dia main macam ni lah. Jenis subuh satu line,
Kan di flat ni semua orang Islam, satu line saja subuh. Apa ingat nak main Datuk Imam, nak lantik, nak tandinglah macam mana Datuk Imam, tetap kalah. Tu dia. Tengok masyarakat dia tahu dah. Pada Allah Ta'ala bagi sesuai dengan keadaan dia. Macam kami duduk di Iraq, Allah bagi Saddam Hussein memang sesuai dengan rakyat dia. Jatuh Saddam, tu dia sampai kali ni duduk lingkup. Allah bagi sesuai. Semua Allah bagi sesuai kepada. Allah bagi kat kita kadang-kadang penyangap, penyamun, tarbus. Yang tu yang kita mahu. Kita suka orang penyangap, penyamun. Walaupun kita tahu ada 40 kes, 80 kes, satu kes, selamat. Kepada. Ada faham? Ya Allah, ni nak cerita pasal siapa? Kita tak mau jadi orang sunnah yang bodoh. Mengaji. Masalah kenegaraan dia tak peduli, itu bukan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita nampak tak? Nanti bulan depan kita nyanyi lagu lain pula. Marilah mari. Lagu lain pula kan. Hari ni kita baca yang ni. Kan? Jangan jadi orang sunnah yang tak ambil tahu. Jangan jadi macam tu. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Dia kata man sami'an nida, Nabi kata mana-mana orang dengar azan, falam ya'ti, dia tak mai, dia kata salat, fala salata lahu, tidak ada salat bagi dia. Rugi dah. Rugi, lawan perasaan kita. Lawan perasaan. Satu-satunya ya Allah salat. Sampai ulama kata bila sebut salat, bila kita semayang dia macam puasa, macam zakat, segala-galanya. Cuba kita semayang Allahu Akbar. Bila kita semayang, dalam semayang tak boleh cakap benda tak elok-elok. Cakap bahasa apa? Batal. Dalam semayang tak boleh makan dan minum. Ciri-ciri dia ada macam kita puasa kan. Nampak tak? Orang yang semayang ni Allah puasa dia cantik, elok. Orang yang semayang zakat dia apa semua elok. Tapi bila semayang kita tak settle, semua tak elok, kita buat apa pun susah nak sampai. Amalan kita nak sampai ke langit susah. Malaikat nak catat tu, ya Allah Tuhan, dia tak boleh catat di sebelah kanan, dia catat sebelah kiri. Tak boleh. Tu kena habis-habis lekeh jaga solat. Ustaz, apa kita jagalah, okey? Maka dia kata kat sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Darul Qutni dengan Ibnu Hibban, Al-Hakim Nisaburi, wa isnaduhu, isnad hadis ini yang menyampaikan hadis ini dikata ala syartul Muslim. Syarat dia macam Imam Muslim. Hadis ini sahih tak? Sahih. Walakin akan tetapi hadis ini rajjah ba'duhum akan tetapi dirajihkan. Ulama kata hadis ini, sebagian besar ulama kata waqfahu. Hadis ini fatwa Abdullah bin Abbas. Fatwa Abdullah bin Abbas. Bukan fatwa Nabi, fatwa Abdullah bin Abbas. Siapa yang tak main semayang, macam tak semayang. Sayyidina Umar lagi tegah. Semayang kat Umar macam tak semayang. Tu dia. Nampak tak? Tapi Nabi SAW diam dengan arti kata fatwa sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mailah kita jaga solat, okay? Habis bab tu dah. Bab yang seterusnya, An Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu annahu sami'a. Mari kita tengok Yazid ini bin Aswad, dia adalah sahabat Nabi yang cerdik. Dia tengok kedua-dua sahabat Nabi ini. Kita tengok cerita macam mana. Annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul subuh. Annahu, sesungguhnya aku semayang dengan Nabi salat subuh. Aku semayang. Falamma shalla Rasulullah SAW, bila Nabi selesai, tabiat Nabi bila dia assalamualaikum, assalamualaikum, Nabi keluar mulut dia Allahu Akbar. Ikutlah sunnah. Tanda kita dah habis. Macam bila dah habis raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanda kata dah habis dah puasa nak raya dah. Apa ibadat, semua ibadat disunnahkan kita sebut Allahu Akbar. Maka Nabi assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar. Nabi istighfar menghadap kepada makmum dia. Bila Nabi menghadap makmum, Nabi tengok di ujung pintu dia, menghadap terus pintu masuk Rasulullah. Nabi tengok apa? Idhu huwa rajulaini. Nabi tengok, ya Allah, dua orang laki-laki. Falam yusalliya. Nabi kata, aku lepas sembahyang, daripada duduk tertungguk di atas depan pintu masjid aku. Idhu huwa rajulaini
nampak dua orang laki-laki, dia kata lam yusalli. Nabi kata, aku baru habis semayang, depa berdiri, depa tak semayang apa? Depa tak semayang apa? Fada'ahuma. Nabi kata, mah. Nabi panggil dua-dua. Bila Nabi panggil dua-dua, faja'a bihima, dua-dua bila mai, ya Allah Tuhan, yar'udu ni maksud dia ketak. Allah, Nabi panggil aku. Nabi panggil ketak, loi mas sini. Apa cerita hang? Mah. Badak. Bila Nabi panggil kat dia, faja'u bihima, kedua-dua laki-laki ni mai dekat Nabi SAW. Tar'udu ni dia ketak. Dia kata, farasihuma, dua-dua bila mai daripada ketak. Apa dia kata? Berketak. Dia kata kat sini keadaan bergetak daging rusuk mereka. Daging rusuk tak rusuk, dia ketak. Nampak tak? Dia ketak macam-macam. Nampak tak? Nabi panggil. Ya faqala, Nabi kata lahuma, Nabi kata kat dua lelaki tu, ma mana'akum kuma antusalliya ma'ana. Apa yang melarang hang tak semayang sama-sama dengan kami? Apa benda yang melarang hang, atau dia kata apa yang menghalangi kamu berdua daripada hang tak semayang? Dia pun terkejut. Apa baru habis semayang, dua-dua ada. Sudah tentu Nabi di dalam pemikiran dia, dua-dua ni tak semayang. Maka Nabi kata kat dua-dua ni, apa yang melarang hang dua-dua apa tak semayang? Boleh duduk pula depan dekat masjid aku pula depan. Macam tu. Faqala, dua-dua ni cakap dengan Nabi, qad sallaina fi rihalina. Kami dah semayang ya Rasulullah di rumah kami. Kami semayang dah. Depa semayang dah. Mungkin masjid ni semayang subuh 6 suku atau 6.20. Sementara nak bangun, depa bangun tidur keliling ni semua ni. Tak ada. Depa dengar azan baru bangun tidur. Sikit nyanyi kan tengok. Punya puaka tak puaka. Kan? Dalam duk mengaji kata jangan tinggal semayang malam. Jangan tinggal semayang malam. Kalau semayang malam tu, fatahajud bihi minal laili fatahajud bihi nafilatan. Ayat Quran tulis belah malam ni aku wajibkan, Allah wajibkan semayang malam untuk diri Rasulullah. Wajib. Allah wajibkan, ayat tu semua memang aku wajibkan kepada kekasih aku untuk jangan tinggal semayang malam. Muhammad, pasal dekat diri hang qaulan saqila, akan turun kata-kata yang berat, wahyu nak mai kat hang. Hang tak mampu Muhammad dengan semayang 5 waktu hang boleh pertahankan, boleh jaga Islam. Hang tak mampu. Allah direct beritahu. You all can understand, Tuan Imam? Kan tadi kita dengar satu buku tau, di Korea tak ada syaitan. Tajuk buku tadi. Tadi ada buku tulis di Korea tak ada syaitan. Dengan arti kata jual macam mana barang-barang orang takkan curi. Allahu Akbar. Nanti saya nak tengok buku tu, tunjuk gambar. Pengarang pun ada kat sini. Korea tak ada syaitan. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Di Malaysia ada syaitan. Subhanallah. Maka Nabi SAW panggil dua-dua tu. Bayangkan ya Allah Tuhan, Nabi SAW ni bila kata wa minal laili fatahajjud bihi nafilatan, ayat tu semua orang tahu. Allah Ta'ala wajibkan dekat diri Nabi Muhammad, hang tak boleh tinggal, wajib semai malam. Semua kekasih Allah wajibkan. Sebab mereka nak pegang risalah, nak pegang agama. Tak boleh pegang agama, tak boleh jaga agama kalau tak jaga semai malam. Kita ni Allah Tuhan, Allah bagi sunnah dekat kita, terpulanglah nak buang. Kalau Nabi aku pun aku suruh dia kuat dengan samalah, hang minum air ustaz, bismillah. Kita ni lebih-lebih lagi lah. Kan lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi bila kita mengaji tafsir, kita tengok subhanallah. Subhanallah. Maka semayang malam ni semayang kekuatan. Kita jangan mengaku diri kita kuat kalau kita tak bangun untuk bermunajat pada Allah. Sampai ada tulis apa nama, bila sebut semak subuh je, wal Quranul Fajr. Betul tak? Bila sebut subuh, semayang solat subuh, wal Quranul Fajr, patutnya solat subuh.
Subuh ni, waktu malam ni dengan Quran, subuh dengan Quran ni tak boleh dipisahkan. Quran yang kita baca sebelah malam dia akan jadi masyhudah, saksi. Seronoknya orang belah malam beribadat. Lepas Isya ni semua ni dikategorikan qiyamul lail. Kita balik-balik, kita tinggal lah sekala bola ke apa ke, tinggal lah. Ada bola ke? Bola ke tinggal lah. Ni semua rosak dah. Dah tua-tua 60-70 bola kepala otak apa. Bukan kan? 70 duk tengok bola lagi, nak mati weh. Bola tu mau katok kepala hang dan nanti. Sudahlah. Dah lanjut umur ni, kena fikir woi. Kematian tu amat mengeri, menakutkan. Boleh duduk tang kedai-kedai, kadang-kadang di KL dia duduk kedai-kedai mamak ni, dia pandai. Dia tahu Melayu ni bodoh kan. Dia pasang satu kan, ramai-ramai memakai dia. Habis ayat tambah. Nampak tak? Bodoh ni ramai. Yang duduk pula orang tahu bodoh. Apa tahu tak? Gol hang baru hantar pada kan. Sudahlah ya Allah, benda-benda macam ni semua beringatlah sikit. Sudah, dunia tak ke mana oi. Hampa kena rasa syukur dan muka ampalah Tuhan duk bagi istiqamah. Minta istiqamah sampai bertemu dengan husnul khatimah, mati yang baik. Sudahlah. Rugi bila tak boleh bawa diri kita ke akhirat ni, rugi daripada Allahu Akbar kabirah. Pasal tu dia kata semayang malam ni semayang kekuatan. Allah suruh Nabi Muhammad, bila turun ayat qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, Allahu Akbar kabir, yang bagi semangat kepada Rasulullah sampai dah Khadijah. Ustaz bulan duk cerita Ustaz Khadijah aja. Nak bagi tahu kata Khadijah ni bagi semangat dekat Rasulullah luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Tuhan, hamba kena rasa syukur bila dapat isteri yang mau agama. Terutamanya dia bersembang dengan nampak bab agama banyak. Bab agama banyak bang. Mari kita baca Quran sekali. Mari kita bawa. Mari kita dua orang pegang. Ya Allah, Khadijah bila kenal Rasulullah, bila Waraqah bin Naufal kata Muhammad tu Khadijah dia adalah Rasulullah, Khadijah dah bersedia ada 2/3 harta dia di Mekah, betul tak? Sampai mati apa pun tak ada. La ilaha illallah. Tapi wanita ni lah ya Allah bagi salam dekat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah lafaz. Assalamualaikum. Salam sejahtera, kebaikan, warahmatullah. Sentiasa di bawah rahmat jagaan aku. Wabarakatuh. Berkat hang. Allah kata kepada Khadijah. Hebat. Walaupun dia kenal Nabi habis semua. Selalunya orang bila kenal agama, harta benda dia semua dia bagi pada agama. Allahu Akbar kabira. Mari kita tengok. Okey. Maka Nabi SAW, Nabi kata, siapa yang tak semayang? Qala, dia pun kata, qad sallaina fi rihalina. Dah semayang dah semayang dekat rumah dah. Dekat rumah, masnihat. Nabi tak kata lah macam tu, nak action balik kan? Nak berlakon balik. Kadang-kadang apa ni, filem kena main balik. Membadak filem kena main balik. Qala, Nabi kata, fala taf'ala, jangan buat pangai tu. Jangan buat pangai tu, Nabi kata. Fala taf'ala, jangan hampa buat kedua-dua pangai tu. Kalau dah semayang dekat rumah, dengar ni pangai hampa. Dah semayang kat rumah, pergi tunggu Tok Imam. Di mana? Tok Imam Korea, pergi tunggu di depan. Sini kan, pergi tunggu Tok Imam di mana? Di Masjid Baru. Sini dah habis semayang dah, dia semayang sana lambat. Pergi tunggu depan tu. Dia duduk semayang, kita tunggu dia. Allahu Akbar. Apa hukum? Nabi kata, la taf'ala. Kalau kita nampak, kita dah semayang sini dah. Ustaz, saya dah semayang Isya dah. Pipi sana baru nak start semayang. Kita kena masuk semayang Isya dengan dia. Lagi satu adab-adab, bila kita dah masuk masjid, tiba-tiba dengan azan Allahu Akbar, kita dah tertakluk dengan masjid. Jangan keluar sampai selesai baru keluar. Itu adab-adab masjid, adab-adab kita pergi. Nampak tak? Jangan dah semayang selesai keluar. Okey, semayang selesai keluar. Kecuali kalau kita ada ustaz, saya nak pergi ceramah kat sana, itu mungkin ada sebab dan musabab. Tak ada apa, semayang dulu. Macam tu lah kita bila main pada hadis ni, apa dia? Apa tujuan kita mengaji hadis ni? Nak praktik.
Nabi tegur dua-dua sahabat dia tu. Fala taf'al, jangan buat panggil macam tu. Dia kata tuma fi rihalikum, walaupun anda semayang di rumah, dia buat macam tu. Jangan buat macam tu. Walaupun anda semayang, anda mamai. Dia ada semayang isyak, dia tunggu kita. Tiba-tiba kita ada semayang isyak, dia kena masuk semayang. Nabi kata thumma adrakatkuma li imam. Kalau amai-mai, tengok imam tengah duduk semayang, dia kata falam yusalli walam yusalli fasalli ma'hu, maka sepatutnya kena masuk, bahasa yang senang, masuk semayang dengan dia sekali. Fa innakuma, maka Nabi SAW kata dekat fa innaha, yang semayang tadi tu lakuma nafilatan, dia jadi sunat. Okay? Jadi 2 kali isya lah. Isya pertama dia jadi sunat, isya kedua tu wajib. Dapat rawahul Imam Ahmad wa lafaz dengan lafaz daripada Imam Ahmad dengan Salasa wa Ibnu Hibban dengan Imam Tirmizi. Tengok di belakang dia kata apa? Jangan kamu berbuat demikian, terjemahan. Apabila kamu telah solat di tempat kamu, walaupun anda semayang di rumah hang, jangan buat macam tu. Kemudian kamu bertemu bila amai-mai, hang tengok imam, dia kata wal imam tengah semayang, dia imam sedang, dia kata solat, maka solatlah bersama imam, masuk semayang bersama imam. Kerana demikian itu solat sunat bagimu. Yang kamu dah semayang tu, dia jadi sunat nafilatan. Itu dia. Nampak tak? Tentu orang kata, ustaz, kalau saya tak mau buat, tak buat pun tak apa. Ini sunnah Nabi. Anda mengaji sunnah, kita tengah nak ikut. Kita dah mengaji, nak ikut. Sebab Nabi tegur sahabat. Nabi suruh dia masuk main semayang. Jangan buat panggil macam tu, Nabi kata. Nampak tak? Jadi kita pun kalau boleh turut. Jangan kita tak salah kalau kita ada semayang satu. Memanglah tak salah. Lebih elok semayang. Lebih elok semayang, nampak tak? Maka maksud di sini menunjukkan keutamaan solat berjemaah, hingga dia kata orang yang sudah solat pun, dia kata bila mendapati imam, mendapati orang atau imam yang sedang solat, dianjurkan melakukan solat lagi. Dianjurkan kalau boleh dia semayang. Solat berjemaah, masa apa nak beritahu, solat berjemaah ni penting. Dia satu sunat yang muakkadah, sunat yang sangat-sangat tuntut. Semayang di rumah dengan nampak orang semayang jemaah, patah balik sampai berjemaah. Sampai Nabi galakkan kalau boleh, Allah cari tempat orang yang semayang berjemaah banyak, berkat. Apa kena ikhtiar, nampak tak ikhtiar? Bagi surau ni jadi makmur. Ikhtiar bagi surau jadi makmur. Memang lepas-lepas PKP, mana-mana pun dia melerik. Tak tahu pasal kuman tu dah masuk habis. Okay? Hadis yang seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ni kita tahulah sahabat Nabi yang paling banyak di Nabi kan. Dia subhanallah, ya Allah, kewarakan dia tu dahsyatlah. Bila kita sebut bab semayang, macam Ustaz katalah, dia kan 1/3 dia bagi semua pembantu dia semayang dulu. Bila malam ni 1/3 dia pastikan orang yang duduk keliling dia semua, ya Allah, pastikan semayang cantik. Orang yang bekerja dengan kita ni, kita pastikan semayang solat dah elok. Abu Hurairah dia pastikan semua beres elok. Dia pastikan. Kita pun macam tu. Kalau kita bos, bila kita bos di tempat kerja kita, kita kena pastikan semua kaki tangan kita solat cantik. Kalau tidak, Allah pasti tanya kita. 1/3 ni dibereskan, 1/3 malam untuk pembantu-bantu dia, 1/3 yang kedua isteri dia, 1/3 yang akhir diri dia. Dahsyat. Kita dengar mereka ni, ya Allah, macam mana mereka tak. Kita duk baca Abu Hurairah ni setiap hari tahu. Pahala duk main pergi kat dia, ya Allah, berapa ribu orang, juta setiap hari duk baca hadis. Ustaz yang tu yang ni kuliah maghrib saja orang duk sebut nama dia berapa banyak. Jadi orang baik untung, jadi orang soleh untung, jadi orang yang suka pada agama ni untung. Tak rugi, ya Allah. Orang yang hambat dunia ni dia akan menyesal, dia tak ke mana pun hidup dia. Allah kata ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumul qiyamati a'ma. Orang yang gila dunia ni, ma'isyatan dhanka, Allah hidupkan kehidupan yang sempit. Hidup dia sempit, hidup yang susah sangat. A'ma, Allah bagi dia buta. Walaupun mata dia nampak dunia, Allah tak bagi nampak akhirat. Kitab tak nampak, Quran tak nampak, surah tak nampak, apa pun tak nampak.
Dia cuma nampak aku yang gelap. Alhamdulillah. Memang selalu macam ni. Ya Allah, ya Tuhanku, live dengan maknanya aku yang gelap. Ni live tadi kan. Dia datang. Oh, live dia okey. Masya Allah. Tengok Allah bagi tempat lain aku bercahaya, tempat apa gelap. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia kata Ustaz cerah, tengok apa gelap nampak cerah. Allahu Akbar. Adalah lekat-lekat Bilal tu. Amin. Amin ya Allah Tuhan. Ya Allah Tuhan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila kita baca hadis ni, cuba pendengar Adi ni memang terkejut. Adi nak baca tu imam akan terkejut. Kita baca hadis ni memang kita terkejut. Namun kita kena latih diri untuk beramal dengan sunnah. Kita kena terkejut hadis ni. Apa dia? Kau tengok mana? Dia kata innama ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabara fakabbiru. Baik. Ustaz dah tak nampak sikit. Okey. Dia kata bila kita sembahyang dengan imam, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Kalau kita sembahyang dengan imam, dijadikan imam itu hanya untuk kita turut dia. Kita turut imam. Kita turut imam je. Kita kalau salah sekalipun, kita tak salah. Sebab kita ikut imam. Katalah kita firman, kita sepatutnya kena rokok, tiba-tiba kita pergi sujud. Kita terlebih. Allah. Daripada sembahyang, dia berdiri betul-betul ni nak pergi rokok, dia macam mana kan dia lupa dia pergi sujud tu. Akhirnya dia tengok semua pakai rokok, dia patah balik. Dia tak ada salah apapun. Semua dia ikut imam. Itulah keistimewaan kita yang sembahyang imam. Faham tak? Yang kadang kita tak tahu baca abam, tak tahu mengantuk macam. Untuk mana? Memang ya Allahu Akbar. Imam pula imam Korea yang fasih bahasa Arab kan. Nampak contoh kan. Lepas dah imam punya baca punya elok, ya Allah Tuhan, kita mai. Beruntung ya Allah Tuhan, cara cacatnya kita sembahyang tu tak cacat di sisi syarak. Sembahyang kita okey. Pasal semua ditanggung oleh imam. Kita ikut, kita turut dia saja. Pasal tu bagi Imam Abu Hanifah, dia kalau jadi makmum, dia tak baca apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Semua sah. Tak ada apa. Sebab bacaan imam, bacaan makmum. Pasal tu apa Fatihah pun tak ada. Dan kita tengok buat macam tu. Saat ni kan, kita ke Fatihah di sini kan jadi perang dunia kubra. Apa tak? Tapi kita kena ambil tahu tentang pendapat mazhab orang lain. Okey, kena renung orang lain, kena railah, belajar biar terbuka. Nanti kita pergi di luar, kita pergi di India. Dia tengok jenazah kan, mai, Allahu Akbar. Dia tengah jalan, dia lari mai. Kita celaka mamak ni. Wuduk apa tak ambil kot. Depa kalau di India nampak semayang, depa terrebu mai. Lepas semayang penuh nanti. Bagi mazhab depa, kalau tak ambil wuduk jenazah tak apa. Pasal yang kena ambil wuduk ni, kita sifat dia takbir, semayang yang takbir akhir dengan salam. Sifat semayang tu ada wajib wuduk. Yang ni cuma berdiri saja. Yang ni jangan buat kat sini nah. Buat mampus dengan aku ni kena nilai pula mampus pada. Jadi kita ya Allah, kita ra'i. Kita bila pergi tempat orang baru kita tengok, oh dulu macam tu Ustaz pergi Pakistan. Duk tengok depan semayang, kita duk kata kat dia. Lalu bila mengaji, subhanallah, mazhab dia macam tu. Oh, macam tu rupanya. Dia pakai kasut-kasut semua. Kalau kita pakai kasut, Pak Imam dia oh, lagi satu imam, dia mayat dia tak boleh bagi masuk tempat musola, tak boleh. Pasal mayat adalah bangkai. Mazhab yang lain semua tak boleh. Kita akan mengaji kat Arab semua tak boleh. Tapi di sini mazhab Syafi'i boleh. Pasal hadis Ibn Baydah, dua orang yang baby tu masuk Nabi kita buat masuk kedua-dua tu dalam masjid aku nak sembahyang. Imam Syafi'i ambil dalil tu yang menyebabkan kita boleh sembahyang. Dalil boleh. Jadi kita betul langsung lah bila mengaji ni, bila kita sikap terbuka, senang. Sikap kita terbuka, kita senang daripada
Pasal tu mengaji ni kena cari ilmu, bukan cari siapa keturunan Nabi. Bukan. Dia kena cari apa? Dia cari ilmu. Kita raikan orang mai yang masuk tempat kita ni, bawa mai ilmu. Sekadar dia nak hafal, dia nak sak, semua orang boleh hafal, nampak tak? Lagi berapa ramai tu ada kat sini, 1,000 lebih. 1,000 lebih orang Arab pensyarat UIA, UITM, macam-macam UM, banyak universiti tu ada berapa 1,000 lebih. Dan di Kedah ni pun ada Syekh Khalil lah, Syekh tu ramai tu ada Syekh-Syekh. Kita tak dengar daripada mulut mereka ni orang alim yang beranikan diri kata dini memang tak tahu. Tak ada siapa pun. Pasal tu kita kata orang Malaysia ni memang baik. Orang Malaysia ni baik, buat mai lah siapa sekalipun insya-Allah laku. Kan? Orang Malaysia ni dia baik hati, nampak tak? Tambah-tambah yang mai pula kalau mai hitam macam aku tak lakulah. Kan? Cuba aku mengaku aku ni zuriat Nabi, mampu tak sambut. Kan? Kita pula kata Ustaz Alim yang ke-39. Lah ni orang tak mahu. Allah Akbar kabira, ya Allah. Lepas cari yang cerah-cerah sikit lagi, yang tak macam nampak tak? Ustaz nak cerita sikit lah riwayat yang Ustaz sendiri alami. Kami Ustaz tak tahulah apa nak jadi dunia kita, nak tergelak tahu. Kami duduk di KL ni kan, subhanallah. Sampai ada muslimat kata apa? Kata, Ustaz, saya kanser lah, tak nak pergi umrah. Pasal apa? Cucu Rasulullah ada kat sini. Dan Rasulullah, mungkin roh Rasulullah ada kat sini. So, I pergi Mekah, I rugi pasal dia main kat bumi ni. So, I cancer. Aduh, aku dah sakit lah. Utamanya muslimat. I tak tahan. Cucu Rasulullah. Jadi apa? Okey kan? Cucu Rasulullah. Sabar saat ni apa punya gila ni pada. Pasal tu Allah Tuhan, kita nak buat main apa sekalipun, kita kena bagi tahu bagi pihak yang berkuasa, ada otoriti ni semua. Bagi mereka semak, mereka cek, mereka maklumkan masuk dengan cara elok. Bila kita buat masuk sendiri, lepas tu kita minta pihak tertentu untuk bekerjasama dengan mereka untuk buat majlis. Mana boleh, mereka kena selidik dulu, cek dulu. Ada pensyarah tempat kita di sini, ada Dewan Ulama, ada banyak syekh-syekh Arab di sini, tanya rujuk dengan mereka. Satu Arab pun mendiamkan diri. Tak ada satu profesor, tak ada satu pensyarah, tak ada satu orang alim yang ada dalam universiti yang sedang ramai-ramai. Dia berkecuali lembak ni. Tak apalah, Malaysia hampa dengan dia sudah, dengan kami tak mahu, kami tak tahu. Pasal tu satu kejadian yang berlaku pada zaman Ustaz balik luar negeri, tahun yang ketiga dah balik ke Iraq. Masa Ustaz duduk di Iraq, Abdullah Badawi, menteri dulu, dia main rombongan. Abdullah Badawi ni tarikat apa nama? Syekh Abdul. Tarikat dia Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani, dia pegang tarikat tu. Pak Allah dan geng. Maka dia kata keturunan saya, tuk saya memang pegang tu. Dia ada di Mosul. Kami pergi lah tengok, dia kata ada kat bawa pergi dia. Jadi jumpalah dekat universiti kami ada orang keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia mengaku. Kami kata ya sudahlah. Okey, mengaku. Dia mengata ni ada. Budak ni ada kat sini. Satu hari subhanallah, bila majlis Maulud Nabi nak buat kat Malaysia di Kuala Lumpur, kami dijemputlah hadir. Jemput Ustaz. Dia kata daripada Iraq. Bila sebut Iraq, dia kata panggil Ustaz Iraq. Ustaz panggil Syekh Doktor Profesor Dr. Alad Dilemi, Syekh Khalid, semua kami ada geng-geng yang Iraq ni kami pergi majlis tu. Bila sampai di majlis kami pergi, tiba-tiba dia kata ni keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani nak main ni. Allahu Akbar, dia punya nasab dekat dengan Nabi SAW. Elok-elok dia main dengan kereta. Pasal Pak Allah yang arrange, adalah dia punya escort dia main. Turun daripada kereta, elok kami, ni siapa ni? Dia memang dia tengok Ustaz, dia panggil Abdullah. Ustaz tengok dia tengok Ustaz. Dulu masa dalam universiti tu, dia sebagai ketua pemuda tak? Kita parti Ba'ath, ketua. Kita kata hari ni ketua pemuda UMNO, bahasa kita lah, senang sebut. Parti Ba'ath, parti Saddam Hussein. Dia nanti ambil kedatangan siapa yang ni, siapa ada janggut. Dia janggut pun tak ada, kepiah tak pernah pakai, dia sekop. Tiba-tiba dia turun dengan kereta, dengan janggut, dengan pakai serban tak pernah pakai serban segak. Dia memang handsome.
Dia memang merah ni, mata dia. Memang Allah bagi batang tubuh dia segak. Memang dia handsome. Dari mesti dia cantik. Kami terkejut tengok dia. Dia tengok Ustaz tengok. Sejak bila hang jadi ni? Sejak hang bila hang jadi Allah dengan janggut semua terkejut. Dan Syekh Profesor Dr. Alat Dilemi kata, Abdullah, sampai macam ni apa? Kami kata, Pak, macam ni kami tak boleh nak cakap lah. Tak boleh nak cakap, dia kata. Orang kami ni memang baik sangat-sangat. Dia gempak sikit saja dia keturunan Nabi, dia buat satu macam, insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah kepada. Oh ya Allah. Maka bila dia mai lama-lama Allah bagi rumah dekat dia, kedudukan dia dekat dengan usul aslam ni, rumah terbukit kan. Itulah tempat rumah dia. Macam tu orang bagi kedudukan dia. Dia pakat-pakat ambil duit zakat semua gitu. Dia mengajar. Bukan Pak Allah bagi dia masuk 3 tahun dalam UAE untuk belajar bahasa Arab, bahasa English. Dia masuk untuk English. Sekarang dia ceramah English. Dulu dia adalah buat program-program zikir kelas-kelas. Bila ramai dah syekh-syekh orang Iraq, doktor-doktor Iraq dan tahu dia ni siapa, dia dah sederhana dah. Kalau dulu dia usung dia keturunan Nabi di sekitar Kuala Lumpur, dan dia tahu dah stop dah. Tapi dia tak tahu dia hakikat sampai kali ni. Ada kawan-kawan ustaz yang rapat-rapat, dia tanya ustaz. Ustaz kata, ustaz dia pada Baghdad, ustaz kenal dia? Aku kenal dia sebelum hang kenal dia. Aku kenal dulu dia. Aku duduk 4 tahun, 5 tahun dalam universiti tu aku kenal. 10 tahun aku duduk di Iraq. Dalam universiti tu duduk dengan dia dah 5 tahun. Aku duduk dengan dia. Geng dia aku kenal. Nampak tak? Aku terkejut. Dia memang di Malaysia jadi mak dekat. Oh, kami semua terkejut. Dia dengan isap rokoknya, dengan Allah. Bukan tak nak mengumpat lah. Tapi ustaz pun tak tahulah macam mana orang kita ni nampak tak. Tapi lah ni, subhanallah azim, janganlah. Kita orang Malaysia ni, kita suka orang mai tempat kita, orang ilmu. Orang yang ada ilmu. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris bagi Nabi. Kita mau di Kedah ke di mana-mana, di Pahang ke di Selangor, siapa sekali mai pun orang yang ada ilmu. Macam di Kedah yang duduk ni Syekh Khalil. Syekh Khalil tu tok guru kami. Syekh Khalil tok guru kami. Dan kami tahu peribadi keilmuan dia tak. Keilmuan dia tahu. Tapi ada benda dia tak boleh masuk, dia mendiamkan diri. Kami kenal dia sangat-sangat Syekh Khalil ni. Syekh Khalil ni orang baik, ada di Kedah. Orang Kedah lah ni letak dia. Dia memang orang yang ilmu. Kita nak orang macam tu. Orang macam tu masuk dalam masyarakat kita. Pada orang yang ada ilmu, apa betul kita? Ni kita tak tahu lah. Betul tak betul, jangan tanya ustaz. Mainlah kita sambung cerita dini. Faham tak ni? Allah. Itulah kita kata, kalau ustaz nak jadi keturunan Nabi, sebab kiamat pun tak percaya. Pada kecuali ustaz kena buat sesuatu benda nak bagi cerah kan. Allah, kami nak fikir ustaz dengan Ustaz Alim. Mainlah kita berlakon Bilal Ustaz Alim. Oleh sebab tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia nak cerita, dia kata innama ju'ilal imam. Nampak tak? Dijadikan imam ni untuk kita turut liuk tamma bihi. Maksud kita turut. Imam dia kata sini fakabbara fakabbiru. Bila imam kata Allahu Akbar, bila selesai kita pun Allahu Akbar. Itu yang sebaik-baiknya. Hatta dia kata nampak tak? Bila imam bertakbir, maka kita takbir. Wala tukabbiru, jangan kamu takbir hatta yukabbiru, sampai dia takbir. Tu imam dah Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Itu yang sebaik-baiknya. Wa idza raka'a, dan apabila dia rokok, dia kata farka'u. Bila imam dah start rokok dah, baru kita rokok. Bahaya bila mana kita mendahului imam, esok ni wajah kita dinaik macam muka kalde kan. Kita semua tahu orang yang mendahului imam ni esok ni dia dibangkitkan muka macam kalde. Tu bahaya. Tolong ikut imam, jangan laju sangat. Biar imam dulu. Imam kena cerdik. Biar dia bangun dulu, Allahu Akbar. Ada jadi imam Allah, yang tu tak payah mampu. Dia duduk Allah, duduk tangan bawah lagi, tak habis lagi daripada. Dan satu dia Selangor umur 60 pun leceh jadi imam. Dia nak bangun Allah, orang dah nak datang, dia duduk Allah lagi. Tak mualah macam tu. Dia kena tahu macam tu. Wa idza raka'a, apabila dia rokok, farka'u. Bila tu imam rokok, barulah dia rokok. Wala tarka'u, jangan kamu rokok, dia kata hatta yarka'u, sampai tu imam rokok baru kamu rokok.
Wa iza qala sami Allahu man hamidah, bila kita dengar tu imam kata sami Allahu man hamidah, faqulu, maka yang lebih bagus sekali, lebih baik kita kata Allahumma. Selalu kita kata Rabbana lakal hamd kan. Yang sebaik-baik kalau kita kata Rabbana walakal hamd tak salah. Tapi lebih afdalnya ulama kata Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamd. Itu yang seafdal-afdalnya. Seafdal-afdalnya kita dengar sami Allahumma hamidah, kita kata apa? Allahumma Rabbana lakal hamd. Itu yang sebaik-baiknya. Kita cubalah praktik. Kita cuba praktik. Ada juga Rabbana lakal hamd tapi dia tak berapa kuat. Tak berapa kuat. Yang paling kuat sekali Nabi sebut Allahumma Rabbana lakal hamd. Itu lebih baik. Okey. Yang ni kita membetul tentang sami Allahumma hamidah. Wa iza sajada, bila tu imam sujud, fasjudu, sujud. Bila tu imam sujud, maka kita pun sujud. Wala tasjudu, jangan kamu sujud hatta yasjudu, sampai tu imam sujud dulu. Begitu imam selesai baru kita sujud nampak dah. Wa iza shalla, dia main di bawah. Yang depan tu okey. Di depan ni pun kadang-kadang kita tengok ada orang sembahyang dia cepat dengan tu imam. Tadi tu imam ni pun kena bergerakkan dia kena cepat sikit. Dia dah angkat tangan Allahu Akbar bagi dia selesai. Kadang-kadang ustaz dah rokok baru ustaz kata Allahu Akbar. Sebab apa? Nak selamatkan makmum. Nak selamatkan makmum. Kadang-kadang kita bergerak dulu, kita kata Allahu Akbar. Sepatutnya dia bergerak sama-sama, tapi kita takut makmum kita ni dia cepat. Takut makmum cepat. Habis bab tu, dia sambung lagi, dia kata wa iza shalla qa'iman, bila tu imam semayang berdiri, fasallu qiyaman, kita berdiri lah, kita nampak tu imam diri. Tu imam diri nampak tak? Wa iza shalla qa'idan, tu imam tu memang tu imam yang kita kata dia bagus. Orang nak dia jadi imam, tiba-tiba dia sakit, dia kena kencing manis, dia nak semayang duduk, apa jadi? Nampak tak? Wa iza shalla qa'idan, yang ni masalah besar untuk kita. Masalah besar untuk kita ni. Hadis Nabi tak? Hadis Nabi kita kena pujuk diri kita. Kalau tu imam tu semayang duduk, semua kena duduk. Yang ni kita tak setuju. Kita dah, dia sakit, aku tak sakit, tak macam mana pun. Bodoh, atas dia aja. Innama ju'ilal imam falyutam nabi. Jadikan imam untuk kamu turut dia. Maka Nabi sebut wa iza shalla qa'iman, tu kita baca hadis. Bila nampak tu imam diri, fasallu qiyaman, berdiri. Wa iza shalla qa'idan, kalau dia duduk, dia start duduk, hang pun duduk. Dia ambil kerusi, hang pun ambil kerusi, tu dia. Macam mana tu Ustaz? Macam tu. Macam tu dah hukum. Tapi kita di Malaysia ni, kalau boleh untuk imam yang tak boleh berdiri, dia gantilah. Dia akan jadi saat ni yang pertama, dia akan jadi takut peperangan Badal Kubra. Dia akan jadi masalah dalam kelas. Pasal kefahaman kita tak sampai tahap tu. Kecuali dia keliling ni semua orang mengaji. Dia nak juga Tok Guru dia jadi imam. Tok Guru kata aku sakit, aku tak larat, kami nak juga. Macam tu juga yang bila Nabi duduk, semua sahabat pakat duduk. Adil macam tu. Kita nak praktik latih macam tu, nampak tak? Maka dia kata kat sini, nampak tak? Apa nanti kata? Wa iza shalla qa'idan, bila mana tu imam tu duduk, fasallu, hampa semua ya Allah qu'udan, kena duduk sama-sama dengan tu imam. Tu dia ajma'in, semua, jangan berkecuali. Tu dia hadis. Apa nak kata kat aku, berdosa nak mampu daripada. Tapi hadis ni kadang-kadang kita orang yang ada ilmu ni mengkhianati ilmu kita. Kita kata apa? Tuan-tuan, hadis yang tuan-tuan baca ni, tuan-tuan, ada kat Abu Daud, tuan-tuan. Abu Daud duduk tamanah, tuan-tuan. Ulama hadis Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani tegur, jangan kata hadis ni Abu Daud. Kalau Abu Daud pun sahih, tapi kedudukan yang sebenar dia, ulama kata apa? Wa asluhu fi sahihain, tempat duduk dia Bukhari dan Muslim. Pasal apa rendahkan dia? Bila tak ngam dengan diri kita, kita letak hadis itu di bawah. Sedangkan Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani kata, hey, nampak tak? Pasal apa kata Abu Daud? Sedangkan tempat duduk dia wa asluhu fi sahihain, tempat duduk dia Bukhari dan Muslim. Punya kuat kedudukan hadis ni.
Tiba-tiba kita nak longgakkan hari ini, kita kata hari ini longgak, kita tak boleh pegang tuan-tuan, tak boleh pegang tuan-tuan. Anda buat drama macam tu, anda jangan baca. 5 hari bulan nampak Korea tak apa, tapi lah ni jangan kan. Wa aslu fi sahihaini, dia kata asal usul dia doa dalam Bukhari dan Muslim. Faham tak ni? Kita beriman dengan cara macam tu. Okey, maksud hari ini dia kata kat sini, Allahu Akbar kabira. Bila orang melakukan solat berjemaah, maka diperintahkan mengikuti segala apa yang dilakukan oleh imam dalam solat tersebut. Dia imam, rakaat yang pertama kita tengok dia berdiri. Tiba-tiba main rakaat yang kedua dia letih, dia nak duduk. Semua kena duduk. Semua kena duduk. Kalau kita berasing dengan dia, kita dah terkeluar daripada penema. Jadi semua jemaah terkeluar semua. Pasal tu kalau dia sembahyang Isyak, tu imam sembahyang Isyak 5 rakaat, kita buat apa? Ada geng-geng yang 4 duduk. Tu imam Allahu Akbar, dia pindah. Pasal bila masa dia nak berdiri, masa tu kita subhanallah, dia boleh duduk. Sifat berdiri tak ada lagi, boleh duduk. Tapi dia dah berdiri, dah hukum haram, dia nak kembali balik, tak boleh. Dia kena teruskan rakaat yang kelima. Bila teruskan rakaat yang kelima, semua kena ikut rakaat kelima. Tiba-tiba dia duduk 4 duduk. Dia tunggu tak imam. Mak dia tak, bodoh, ikut. Nampak tak? Syaitan kata jangan ikut. Eloklah. Kena ikut. Ini penyakit tempat kita. Penyakit tempat kita ni, kalau tu imam dia subhanallah, Allah, kau tengok tu imam. Ada masjid tu dapat tak biasa boleh syalah section dia betul. Dia gerak, dia tarik imam tu duduk. Subhanallah. Subhanallah. Dia gerak tu imam tu, dia gerak subhanallah. Pasal tu imam tu dah berdiri. Ustaz dah dengar cerita dia, ramai cerita Ustaz cerita sebab bergaduh lepas dah. Ustaz imam tu kata saya dah berdiri dah Ustaz. Apa kata? Saya kata subhanallah, saya tak nak sebut. Astagfirullahalazim. Aduh ya Allah. Ustaz pun tak tahu lah, ya Allah ya Tuhan. Subhanallah. Macam sembahyang tarawih kan, sembahyang apa tu, bila puasa tak. Subhanallah, bila puasa tu imam ni dia baca apa nama, salat witir rakaat dia pertama macam biasa, rakaat kedua, rakaat ketiga dia baca Fatihah kul huwallah. Dia tak baca 3 kul. Tak baca 3 kul. Tak baca, kan kita baca 3 kul. Kul huwallah, falaq bin nas. Apa tu imam ni buat? Bila rakaat ni ketiga sebelum nak bagi salam, dia buat sujud sawi. Kami semua heran, tak mana salah sujud sawi. Jadi ustaz pun, masa ustaz nak kena buat tazkirah, aku kata aku tak nampak salah apa kata imam tu. Dia buat 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, tak nampak apa pun. Bila dia bagi salam, dia buat sujud sawi. Semua pakat, tak ada masalah. Ustaz pandai tak imam, tadi tak imam maksud saya pasal apa? Saya tertinggal 2 surah. Macam tu punya dahsyat tu imam. Pasal tinggal 2 surah kepada luminas, dia buat setiap sawi. Tadi Ustaz tertelah yang lihat. Kata Pudin, aku tak tahu nak buat apa tadi. Nak ceramah apa tak tahu. Subhanallah. Tadi ceramah aku jadi apa? Ceramah witir lah. Subhanallah alazim. Kita tengok masyarakat, bila kita tengok macam tu dalam masyarakat kita, masih jauh lagi tak. Macam tu dengan keadaan kita kena sabar. Macam hadis ni, nak pegang hadis ni, tak ramai orang Malaysia pegang. Tak boleh terima. Jangan cari pasal dengan orang Malaysia. Kalau imam dia duduk, dia pun tak reda. Walaupun hadis depan mata menunjukkan Rasulullah duduk, semua sahabat duduk, kita tak boleh terima hakikat sebenar hadis ni. Bahaya dah. Bahaya. Cuba try dengan bertumbuh isu ni. Jadi Allahu Akbar kabir. Subhanallah, pelik-pelik lah kita ni. Pelik-pelik kita kan. Tapi kalau boleh lah, di tempat kita ni, kalau tu imam sakit tak payahlah. Macam berlaku di Masjid Hashim Yahya. Masjid Hashim Yahya tu Ustaz Nafal Ma'asri. Kan Ustaz Asri dia jadi imam. Kan dia macam mana, semua berbalak.
dia nak jadi imam, tapi ada satu tempat dia tak boleh nak duduk. Pada bila dia duduk, dia kata hampa berdirilah. Tak boleh macam tu. Dia kena ikut imam. Dia kata dia nak dia jadi imam, ada sebagai tak sah jadi imam, maka dia balik sembahyang lain, surut jemaah saf, jemaah saf patah balik. Siapa? Tak sah orang sakit jadi imam. Kalau abang pergi di India, abang pergi di Pakistan, tempat Ustaz ngaji Pakistan, kebanyakannya Tok Guru belah malam depa nak, Tok Guru depa ambil ni, depa papak, depa letak depan Tok Guru, dia akan duduk, depa semua sembahyang duduk. Tok Guru kita tengok sembahyang duduk, semua duduk. Rupanya di Malaysia jangan praktik, dah orang try dah tak laku. Dah cuba try. Kalau Tok Guru sakit, dia akan letak sebelah, rugi. Sepatutnya kita nak dia jadi imam kita sampai ke akhir hayat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar nak sangat-sangat Nabi jadi imam, tidak kalau Nabi sakit. Nabi nak sangat-sangat, kena faham peristiwa tu. Tapi saya, ya Allah Subhanahu, Syekh Abdul Qadir Jilani, dia pun duduk. Ataupun Syekh Abdul Karim Mudaris, Syekh Abdul Karim Mudaris, umur dia kata 123. Kami duduk mengaji dengan dia, Syekh Abdul Karim, tapi suara dia lantar, Abdullah, suara kelik, dia macam dia kacau. Nabi Hurairah, dia punya suara Allah dia Allah pelihara, tapi mata dia pakai kantong besar. Tapi suara dia main mampu, Allah jaga suara dia, makhraj semua. Tapi dia tak larang. Dia kalau sembahyang duduk, kami semua duduk. Tu kami kata macam mana nak balik, nak sampai macam ni duduk. Mampu. Dia duduk, semua duduk. Dia pakai ambil peluang. Dia tak nak bagi orang jadi imam, anak murid tak nak dia sampai ke akhir hayatnya. Sunnah Nabi pada. Tapi benda-benda nak duduk tak duduk di sini jangan main. Ustaz tak tahu lah benda tu. Ustaz dah cuba bawa hari ni, tapi ada orang lepas ni dia mesti bawa main. Mana boleh kata tu kalau kita main lapar sekalipun. Yang paling penting pujuk diri kita untuk beriman dengan hadis Rasulullah. Dan jangan kita kata hadis ni lemah, duduk di tahap dia lemah. Ramai orang kata hadis lemah, tapi kita buka kitab balik, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani betul. Wa aslu, dia kata wa asluhu, asal usul dia fi sahihaini, kedudukan dia ada Bukhari dan Muslim. Jangan kata hadis yang lemah. Berkali-kali kita pesan, jangan letak kedudukan hadis lemah. Kalau kita kita sandap pada mazhab kita kata oleh kerana dia lemah, dia tak jadi pegangan. Jangan kata macam tu. Nampak. Kita ambil satu lagi hadis, sikit sangat hari ni. Apa ya Allah, bab semayang, apa tengok lagi terkejut. Umur 7 tahun jadi imam, apa tengok sahabat. Kalau kita buat 7 tahun, orang tu lari dah. Apa ni tak ada. Kita orang tetap hantu apa, hantar kita apa? Bukan. Budak 7 tahun berlaku di zaman Nabi, umur dia kecil. Mereka semua merongok. Nabi panggil, Nabi kita panggil mereka. Hang yang tua-tua, hang boleh apa? Tengok siapa yang boleh surah paling hebat sekali. Dia boleh. Kita dengar cerita ni. Zaman Nabi petikai Allah. Kalau zaman Nabi petikai, zaman kita. Orang tu tahu tak? Tak ada, kita ambil budak tu. Dia tahu apa? Hang tahu apa? Sampai kan? Sambut mampu lah. Bak sebaya ni macam-macam kita akan jumpa. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a, dia kata fi ashabihi ta'akhur. Dia ta'akhur, dia kata faqala taqaddamu, dia kata fa'atimmu. Waliyatamu bikum min ba'dakum. So kan nampak sangat. Okey, rawahul Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Bahwasanya Rasulullah SAW melihat sahabat-sahabat dia kata mundur, tak akhir kan? Mundur, dia kata, maka Nabi SAW mengajak sahabat, Nabi kata majulah, Nabi kata taqaddamu, majukan. Dan Nabi kata turutlah aku dan hendaklah orang yang di belakang kamu mengikuti kamu. Sembahyang ni macam inilah. Aduh ya Allah, kita akan disarankan sangat-sangat bila kita main masjid ni, kita disuruhkan penuh saf yang pertama. Tapi kita dah jadi adat dalam kita, bila kita yang terawal, kita terakhir. Dia suka cari tembok mana nak sandap kan? Kita kalau boleh saf ni, kita main di saf yang pertama. Bila saf yang pertama dah penuh, buat saf kedua, dia pergi perapat. Okey, bila kita main lambat macam mana sekalipun pergi
Pergi ke depan, penuhkan soft tu dulu. Pergi ke soft dulu. Dan tak elok bila kita main lambat, orang dah duduk, tiba-tiba kita langkau, orang tengok tak bagus. Nabi SAW bila Nabi duduk di kalangan sahabat, Sayyidina Ali ada dekat dengan Nabi. Tapi Nabi SAW tahu yang akan lambat mai kuliah dia. Nabi lah memang semayang pun kadang-kadang bila nak iqamat tunggu Bilal. Nabi tengok daripada jauh Abu Bakar nak mai. Nabi nak bagi ruang ke Abu Bakar, tunggu dulu Bakar baru mai. Okey. Macam tu juga dengan kuliah Nabi tengok Abu Bakar tak ada. Abu Bakar dia lambat. Dia bukan buat sengaja lambat, dia dengan urusan kerja dia sangat-sangat. Bila dia masuk saja ya Allah Tuhan, dia tak boleh melangkau, dia duduk tempat tu. Tapi dengan syarat kalau kita nak bagi dia duduk tempat kita kena bangun. Sayyidina Ali bangun tempat Sayyidina Ali, dia bangun, dia bagi Abu Bakar. Macam tu boleh. Tapi kita tak boleh cop ke tempat ni, tempat aku tak boleh. Dalam masjid tak boleh ada VIP. Semua kasut letak di luar. Kasut apa pun hang pakai, anak sultan, anak menteri, anak raja, sultan Pahang, semua letak di luar. Sama. Masjid ni dia tak boleh main-main kita letak sejadah. Ni sejadah aku, sejadah tak boleh. Hang kalau buat macam tu, hang kena mawar. Okey? Masjid yang berkat ni siapa mai dulu dia duduk. Nampak tak? Kalau Tok Imam hang sekali pun, Tok Imam nombor 1, nombor 2, nombor 3, duduk tak siap. Hang kena duduk awal-awal. Bila orang tempat Tok Imam katalah budak duduk, jangan kita paksa dia bangkit daripada tempat duduk tu. Nampak kita akan jumpa hadis-hadis macam tu. Maka dia kata kat sini maksud dalam solat di kita berjemaah, kita diperintahkan merapatkan saf-saf solat. Bayangkan Nabi SAW bila Nabi nak semayang, kadang-kadang kita tak faham orang yang tahu-tahu mengaji sunnah, terutamanya orang terlibat dengan hadis-hadis ni. Bila dia mengaji tentang sanad-sanad hadis atau hadis-hadis, dia lalui proses ni. Nabi bila nak buat soft semayang, Nabi kali kadang-kadang rotan, Nabi ambil celah-celah. Selagi mana tu ada Nabi kata, jangan bagi ruang untuk syaitan di celah-celah tu. Semayang kamu rapat, soft, rapat. Jangan bagi ada ruang. Bila kamu ada ruang sikit, di tengah kamu ada syaitan, semayang kamu macam tak semayang rugi, dia ada sama. Jangan bagi semayang saja dia ada di celah-celah kamu. Sampai macam tu Nabi dah beritahu. Nampak tak? Pasal dalam solat berjemaah kita diperintahkan merapatkan saf solat. Rapatlah semungkin boleh. Saf pertama dia kata mengikuti imam, saf pertama ikut imam, saf yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Penuhkan saf dulu. Macam kita duduk masjid kan nak semua macam tu. Demikian pula dari kiri dan kanan. Kalau orang cerdik dan ambil kanan dulu. Dia main-main, dia pergi penuh belah kanan. Apabila main surau ke masjid, penuh belah kanan. So baik-baik tempat semayang belah kanan, ambil dulu. Tempat malaikat akan mengaminkan solat kita dulu kepada masing-masing anggota. Jangan ada celah-celah yang dapat kita dilalui oleh orang. Jangan celah-celah kita tu lalui, jangan. Dia nak abang kat kita ada dua keadaan. Pertama sekali, bila kita yang datang lewat duduk dekat tu je, jangan melangkau orang lain. Kedua, soft tu bagi rapat. Hukumnya merapatkan soft dalam solat adalah wajib. Merapatkan soft dalam solat adalah wajib. InsyaAllah kalau Allah izinkan kita nak dengar lagi hadis Nabi SAW semua berkenaan dengan bab-bab ni memang panjang. Sampai ke bulan puasa tengah cakap bab berkenaan dengan solat ni memang menarik. Ini semua dia nak cerita macam mana keadaan mai di masjid nak sembahyang berjemaah, macam mana suasana jemaah yang disyorkan oleh Nabi SAW. Ustaz pasal cukup dekat situ dulu. Yang baik semua main daripada Allah. Salah silap daripada kemasan sendiri kita sudahi dengan tasbih. Subhanakallah. Syada la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal 'alaihi wa nusalli 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, nas'aluka wa nasta'idzu bika an tarzuqa lana wa sabil fina 'ala al-Islam wal iman. Tuhan kami, tetapkan iman. Ampun dosa kami, Ya Allah. Wa ampunkan dosa mak bapak kami, Ya Allah. Wa jadikanlah hidup kami sentiasa di bawah naungan-Mu, jagaanmu, peliharaanmu, Ya Allah. Jauhkan kami daripada malapetaka, musibah, kecelakaan. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Hari ini ada apa bila